Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Sidang penonton yang mengikuti kami di siaran langsung Benevolent TV dan juga di laman Yayasan Basmi Kemiskinan, kami mengalukan kehadiran ataupun tuan-tuan dan puan semua mengikuti kami untuk sesi bual bicara kita pada tengah hari ini. Dan insyaAllah kita akan berkongsi untuk kita mendengarkan pandangan daripada anggota panel yang saya hormati yang bersama dengan kami di studio pada hari ini untuk kita membawakan satu topik yang bersempena dengan hari yang bermakna ini, iaitu Hari Pembasmian Kemiskinan Antarabangsa yang telah ditetapkan oleh United Nations, yang mana 17 Oktober setiap tahun adalah sebagai Hari Pembasmian Kemiskinan sedunia. Dan sebelum ini dan selama ini pihak Yayasan Basmi Kemiskinan yang sendiri dengan namanya itu telah pun menunjukkan semangat untuk membasmikan kemiskinan sebagai tumpuan utama, telah merayakannya sabat tahun. Istimewa untuk tahun ini, kami bersama pihak YBK bersama dengan Benevolent Indonesia berusaha untuk menganjurkan beberapa siri-siri program-program, antaranya seperti sebelum ini telah kita adakan akini, kemudian kita bahas untuk mengadakan convention pada hari ini, tapi nampaknya atas beberapa tekanan teknikal kita dapat jalankan juga, iaitu dalam bentuk forum yang berskala kecil begini. Jadi untuk saya suka untuk memperkenalkan barisan anggota panel kita yang mengikuti ataupun yang bersama untuk forum bicara menotakkan kemiskinan hari ini. Pertamanya adalah di sebelah kiri saya hampir ialah yang berbahagia Datuk Zainal Abidin Sarkom yang merupakan pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan. Khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada yang berbahagia Datuk atas kesudian untuk bersama. Dan seterusnya panel kita yang kedua di sebelah tengah ialah Encik Khalid Al-Walid yang merupakan pengasas Filendio. Dan apakah itu Filendio, nanti kita akan dengarkan daripada beliau. Khabar Tuan? Alhamdulillah. Dan seterusnya yang ketiga adalah anggota panel kita yang ketiga, Datin Hajah Hartini Osman, pengerusi Yayasan Bina Kesihatan. Khabar Datin? Baik, Alhamdulillah. Baik, kita akan mendengar lebih panjang daripada kesemua anggota panel kita. Tapi untuk permulaan ini saya suka untuk memulakan dengan membacakan mukadimah. Bila diminta untuk menjadi sebagai moderator dalam forum sempena Hari Kemiskinan sedunia ini, saya buat sedikit beberapa literature review. Dan menariknya ada beberapa fun facts yang saya patut kita kongsikan sebelum kita memulakan sepak mula kita punya acara ataupun sesi-sesi santai. Baik. Melalui resolusi PBB pada 20 Disember 1992, Pimpinan Agung isytiharkan 17 Oktober setiap tahun adalah Hari Pembasmian Kemiskinan Antarabangsa dan menjemput semua negara mengukuhkan hari tersebut untuk membentangkan dan mempromosikan mengikut kesesuaian dalam konteks negara aktiviti berkaitan pembasmian kemiskinan dan kemelaratan. Baik, istimewa pula pada tahun 2023 ini apabila ketegasan dan iltizam Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang selepas membentangkan belanjawan tahun 2003, iaitu bagi memastikan agenda besar iaitu menoktahkan kemiskinan tingkat di Malaysia yang membabitkan kira-kira 130,000 isi rumah dengan majoritinya kaum Melayu dapat ditangani ataupun dapat dicapai menjelang akhir tahun 2023. Baik, soalannya, dengan hanya berbaki beberapa bulan lagi menjelang tahun 2024, pasti menjadi satu cabaran hebat kepada kerajaan untuk merealisasikan hasil kekenaan. Jadi, untuk kita sama-sama memudahkan sesi bincangan santai kita pada petang ini, saya ingin mengajukan soalan pertama kepada Yang Berbahagia Datuk Zainal Abidin Sarkom, pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan, ialah untuk dapatkan sedikit insight, story dan juga sharing experience dari Yang Datuk. Dan kita percaya bahawa YBK ni mungkin setiap tahun bersama menjayakan ataupun mempromosikan agenda Hari Pembasmian Kemiskinan Antarabangsa ini. Jadi Datuk punya pengalaman selama ini di tahun 1990 sehingga sekarang, adakah Datuk melihat ada perubahan pada landscape dan keadaan kemiskinan dalam negara berbanding tahun 90-an dahulu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam Malaysia Barat.
selamat menyambut Hari Basmi Kemiskinan Dunia. Entah macam mana, tapi nampaknya menanyakan soalan pertama ni kepada saya. Agaknya dengan rambut saya yang putih, dia faham dah. Ini tahun 90, dia dah tahu dah. Orang ni agaknya muda menamat pada waktu itu. Entah macam mana pula tadi di sejarah saya. Pada 26, pada 26 bulan 3, tahun 1990, bulan Ramadan, tubuhkan yayasan. Dan pada 1992, 2 tahun lepas itu, diisytiharkan oleh bangsa-bangsa bersatu. 17 hari bulan 10 tiap-tiap tahun ialah hari basmi kemiskinan antarabangsa. Jadi macam ada hubungan, maka kita lihat Selangor pada waktu itu, sebab yayasan ini bermula dengan Selangor dan wilayah pertubuhannya. Dan pada waktu itu Selangor sahaja miskin yang dipanggil miskin itu berjumlah dalam 9%. Negeri Selangor saja 9% daripada total population pada waktu itu. Dan kemiskinan ini berada banyak di luar-luar bandar. Di luar bandar, di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Ulu Selangor, Sepang, di sebelah sini. Dan luar bandar ini kampung-kampung. Dan itu senario. Dan di kampung itu sendiri, orang tak bercakap sangat pasal miskin. Pasal dia orang rasa mereka sama taraf, semua orang. Semua orang rasa sama susah, sama senang. Bagi gerakan gotong royong pun masih sangat kuat lagi lah dalam masyarakat kita. Jadi orang miskin pun tak terasa miskin, orang kaya pun pemurah bagi pada waktu itu. Tetapi apabila kita berpindah, orang Melayu yang berpelajaran sudah mula mendapat tempat di bandar, mereka pula berpindah ke bandar. Di bandar, senario mula bertukar kerana di bandar kita mula membanding-banding. Kita mula membanding-banding. Dan perbandingan bandar dengan bandar memang sangat jauh sampai sekarang. Tak ada lagi banyak perubahan. Jadi, senario pada waktu itu, semua gerakan membasmi kemiskinan ni ditanggung, diletakkan atas bahu pemerintah pada kerajaan keseluruhannya. Bijaksana kerajaan lah nak membuat berbagai-bagai program dan sebagainya, terutama yang dibangunkan luar bandar lah. Dalam pertanian ada basmi kemiskinan, tetapi tidak secara tumpuan. Dia macam sambil-sambil aja gitu. Jadi senario itu berubah dari masa ke masa. Bila yayasan tertubuh pada tahun 1990, yayasan menumpu betul-betul kepada namanya pun Yayasan Basmi Kemiskinan. Cukup berani lah. Sebab semua orang faham basmi kemiskinan ini artinya memerlukan yayasan itu kaya dulu, baru boleh dia basmi kemiskinan. Tetapi yayasan ini dipimpin, diasaskan oleh Tan Sri Muhammad. Pada waktu itu dia menteri besar, tapi pengurusinya dibaginya saya lah. Pada waktu itu setiausaha politik kepada Menteri Besar Selangor. Jadi kemampuan untuk apa yang berteori tadi, nampaknya memang tak akan mampu nak membuat apa-apa. Tetapi luar biasa. Rupanya bila dikejutkan hal membasmi kemiskinan secara serius, nampaknya banyak orang nak datang membantu. Setakat itu dulu. Baik, jadi sidang penonton yang mengikuti kita secara langsung dalam talian kita dapat dengar tadi daripada sejak ditubuhkan tahun 1990. Kebetulan pula hanya selama 2 tahun United Nations telah meluncurkan 17 Oktober setiap tahun sebagai hari pembasmian kemiskinan sedunia. Dan nampaknya dia tidak syak lagi. YBK adalah sebagai aktor pertama, the main actor yang mengemban usaha selama sekarang dah 40 tahun dalam pembasmian kemiskinan. Nampaknya ketika itu sebenarnya dikongsi oleh bagi Datuk ini adalah rata-rata masyarakat Melayu di bandar, di kawasan kawasan tradisional, pinggir-pinggir bandar.
itu banyak buat dalam keadaan yang mungkin mereka tidak sedari. Dan alhamdulillah sekarang ini kita dapat saksikan sedikit banyak perubahan-perubahan yang signifikan daripada program-program yang telah pun dibangunkan oleh pihak YBK. Baik, sebelum kita bergerak kepada panel kita kedua, Encik Khalid, saya nak minta untuk para penonton semua untuk bantu kami kongsikan, share, like dan juga komen, supaya kita nak pastikan ramai lagi warga Maya yang di luar sana dapat mengikuti kita persiaran pada hari ini. Baik, saya meneruskan kepada soalan yang kedua. Dia tengah tergili soalan dia dan moderator kita boleh seperti Bumi boleh kita harapkan kita dapat sedangkan untuk mendengarkan soalan yang kedua ini daripada kepada Encik Khalid berkenaan dengan kita percaya gerakan membasmi kemiskinan ini bukan semata peranan sektor pertama kerajaan atau sektor kedua institusi perniagaan sahaja, tapi juga ada peranan besar yang patut dimainkan oleh sektor ketiga, seperti mana YBK dan juga Finlandia dan sebagainya yang lain. Jadi, apakah kaitan dengan spirit penubuhan dan juga tumpuan kerja Finlandia dengan agenda besar sejagat, iaitu membasmikan kemiskinan ini? Silakan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kalau kita melihat Albert Einstein pernah berkata, kalau aku diberikan 1 jam untuk menyelesaikan masalah di bumi, aku akan gunakan 59 minit untuk mendefinisikan masalah dan hanya 1 minit untuk menyelesaikan masalah. Jadi apa yang dilakukan oleh Finlandia sebenarnya adalah mengambil inspirasi bahawa kita perlu mendefine atau kita perlu mentakrifkan apa masalah yang berlaku. Jadi peranan Finlandia dalam sektor ketiga ini adalah sebagai sebuah entiti yang membantu sektor ketiga, sektor pertama dan kedua untuk mendefinisikan permasalahan yang berlaku di dalam masyarakat. Contoh, kalau dalam isu membasmi kemiskinan, apa definisi membasmi kemiskinan? Kita perlu tahu. Apa masalah pokok dalam isu kemiskinan? Apa masalah yang ada hubung kait dengan pelbagai pemegang taruh yang berbeza? Jadi proses-proses mendefinisikan kemiskinan ini dia bukanlah satu proses yang pendek. Kebanyakan program-program membasmi kemiskinan ini dia banyak projek-projek membasmi kemiskinan yang gagal adalah apabila mereka memulakan projek-projek membasmi kemiskinan ini tanpa bermula dengan mendefinisikan kemiskinan. Jadi contoh, kita datang kepada kita seorang makcik, dia kata, "Cik, saya ni tak ada duit nak makan." Jadi perkara pertama yang kita akan kata, "Cik nak makan ke?" Jap, saya ambil makanan. Kita bagi pack makanan. Kemudian, "Oh, saya nak balik, tak ada tambang teksi." Kita bagi tambang teksi. Jadi dia dah makan dan dia dah dapat tambang teksi, dia balik ke rumah dia, besok dia datang lagi. Sebab kita memberikan makanan tersebut dan juga memberi tambang teksi tersebut bukan berdasarkan kita mentakrifkan ataupun mendefinisikan apa yang perlu. Jadi proses utama sebelum kita membasmi kemiskinan adalah proses untuk kita kenal pasti. Kita mendefinisikan apa itu kemiskinan. Jadi proses inilah proses yang mengambil masa yang panjang dan kebanyakan pemain-pemain sektor ketiga tidak punya masa yang banyak untuk mengambil masa untuk research dan sebagainya, nak buat kajian, nak kumpul maklumat dan sebagainya. Jadi peranan Finlandia adalah untuk memberikan informasi-informasi ini, data-data ini, supaya satu hari nanti kita boleh keluarkan laporan impak, laporan kelestarian, laporan tahunan yang boleh dimajukan kepada sektor korporat, supaya sektor korporat pula rasa, oh, aku bagi duit kepada NGO ni, nilai dia 100,000, rupanya impact dia, nilai dia adalah 1 juta. Jadi tahun depan aku nak bagi 200,000 lah. Kerana tahun ni aku dapat
return of investment, social return of investment itu dalam bentuk 1 juta, dengan hanya modalnya adalah 100,000, why not aku tambah dana untuk tahun hadapan. Jadi ini adalah salah satu metodologi yang kita namakan sebagai sustainability framework ataupun theory of change, teori perubahan. Nak melakukan perubahan perlu kepada kita untuk menilai apa baseline dia, apa orang kata permasalahan utama dia, dan apa orang kata sasaran akhir ataupun goal akhir ataupun orang kata sasaran akhir yang nak dicapai secara bersama. Jadi itulah yang dikatakan peranan ataupun apa yang Philandio lakukan dalam kita memperkasakan sektor ketiga ni. Maknanya kita kena pastikan dahulu kita proses faham ni adalah melumatkan masalah tu, baru kita boleh dapatkan penyelesaian bagaimana betul kita melibatkan kita desain daripada masalah kita find sebaik-baik solution. Okey, tapi di sana ada juga beberapa pihak sebutkan. Tapi mungkin dalam konteks akademik, disebut scholars or academician love to find definition or love to search the definition but not solution. That's the thing lah, kita kena game sebab kita kena. Itu sebab penting untuk yang di Philandio kita punya metodologi adalah impact data driven impact. So maknanya dia bukan ataupun data driven solution. We should go to, in order for us to have the solution, we should have the data first. Tetapi dalam pada masa yang sama, dia tidak boleh hanya data. Kebanyakan selalu orang berkata tentang ingin mengetahui tentang sejarah dan informasi, tanyalah kepada ahli akademia. Ingin melihat masa hadapan, tanyalah kepada orang-orang di jalanan. Sebab orang di jalanan yang nampak. Jadi kami di Philandio kita garapkan orang jalanan dan akademia ni adalah orang yang sama. Contohnya, pengkaji-pengkaji kita adalah di kalangan profesor, di kalangan doktor, tetapi mereka adalah aktivis NGO. Jadi mereka juga beraktiviti di lapangan. Jadi mereka melihat apa ke depan, dan itu sebab disebabkan itulah solution yang digarapkan itu adalah solution yang berbentuk action lah, bukannya hanya sekadar teori-teori di muka-muka jurnal semata. Ya. Maknanya kita hands on di lapangan. Ya, betul. Okey, baik. Baik, kita nak beralih kepada anggota panel kita yang kedua, Datin Hajah Hartini Osman, pengerusi Yayasan Bina Kesejahteraan. Baik, ini menarik ini sebab apa Datin mewakili pertamanya adalah YBK, Yayasan Bina Kesejahteraan itu sendiri. Dalam masa yang sama juga sebagai demografik gender wanita yang sebenarnya jarang, bukan tidak ada, tapi tidak ramai yang tampil dan juga yang sepenuh masa mendedikasikan waktu, jiwa dan juga sepenuh perhatian untuk hal-hal berkaitan dengan perkara yang tak melibatkan diri kita sendiri, tapi melibatkan orang lain. Jadi sepanjang pengalaman Datin kan, sebab kita tahu kalau selain daripada kita ada kita ni manusia kan ada juga personal emotion juga kan. Jadi sepanjang pengalaman Datin terlibat dengan kes-kes menangani dan membasmikan kemiskinan ni, apakah cabaran-cabaran yang paling dihingati dan juga macam mana melepasi dan mengatasi rintangan berkenaan itu? Pertama sekali terima kasih ya kepada Benevolent dan juga YBK telah menjemput pada hari ini untuk bersama-sama sempena International Day inilah. Tak ingat pula tahun ni sampai dah berapa puluh tahun untuk celebration yang kita sambut hari ini. Pengalaman saya sendiri sebagai mula-mula sebagai ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Basmi Kemiskinan, dan selepas itu terus dilantik sebagai pengerusi YBK dalam sepanjang 33 tahun dan menjelang bila YBK bercadang untuk memberi penambahan atau pembaikan ataupun untuk YBK dapat menjalankan aktiviti yang lebih lanjut. Jadi YBK ditubuhkan.
Dan bila YBK ni ditubuhkan, kita lebih fokus kepada melihat keadaan semasa. Keadaan semasa, sebab YBK dia dah buat hardcore, maknanya membina rumah, memberi education, dan membuat berbagai aktiviti Sarana dan yang sebagainya kan. kalau orang cakap blue ocean, red ocean, segalanya sebenarnya YBK ni dah, blue ocean ni dah 33 tahun lepas dia punya blue ocean tu. But at that point of time kita tak ada blue ocean, tak ada red ocean kan. Sekarang tak tahulah ada green ocean ke tak ada, tak tahu. So anyway, pengalaman saya tu sebenarnya banyak banyak sangat nak diceritakan tentang I think tentang manusia tu sendirilah. Manusia ni hari ni saya buat sebuah artikel juga. Poverty is not inheritance, tetapi ia by choice. Sebenarnya kita yang memilih sendiri untuk menjadi orang miskin. Dan bagaimana kita nak mengeluarkan diri kita dari kemiskinan itu adalah choice kita sendiri sebenarnya. Dan itulah yang membuatkan YBK, YBCare dan banyak lagi yayasan-yayasan di luar sana yang ada. Pengalaman tu ialah manusia tu sendiri. Kita tak payah tengok jauh lah. Kalau kita buat program, kita hantar bantuan dekat dalam rumah-rumah, contoh rumah PPRT ke, rumah-rumah mampu milik ke, Memang always. rumah-rumah kampung ke. Kadang-kadang benda tu kalau kita pergi rumah-rumah yang agak teruk ni sebenarnya, dia bukan kes terlepas pandang oleh pihak-pihak yang berwajib. Kadang-kadang ketua kampung, penghulu kawasan tu ada. Tapi dia tak nampak pun rumah yang kat belakang rumah orang tu dia sangat susah. Jadi memerlukan orang lain luar yang melihat suasana tersebut. Jadi YBK dan YBCare banyak dapat input-input daripada sukarelawan berkenaan ini. Dan kenapa saya nak sentuh tentang kepribadian ialah Islam sendiri menggalakkan kebersihan. Kebersihan dalam rumah, dalam diri sendiri. Tapi bila kita pergi dekat rumah-rumah ni, kita tidak mencerminkan itu. Jadi macam mana kita nak membasmi kemiskinan kalau diri sendiri kita tak boleh nak membasmi? Bagaimana untuk melalui proses kehidupan tu sendiri? Alasan kita mungkin kita kata miskin, tak ada benda, tak ada nak boleh buat apa. That is not an alasan. Bukan alasan. Itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita nak mencakna kehidupan kita kan. Jadi kalau saya nak menceritakan tu banyak sangat. Jadi tapi mungkin ada yang paling diingati. Paling diingati tu sebenarnya banyak yang paling diingati. Kan sebab orang miskin ni macam-macam. Jadi macam-macam perkara yang saya teringat, itu bukan pengalaman saya sendirilah, pengalaman yang Datuk Pengerusi sendiri pernah bercakap, beliau dengan Tan Sri Mat Tahir pergi ke sebuah rumah, masa tu ada duit RM500, kan? Duit RM500 sekeping. Jadi bila bagi duit tu, orang tu tak pernah tengok pun duit sebanyak itu. Jadi satu keluarga tu kelang kabut, berebut kerana duit RM500 tersebut. Because dia tak pernah mendapat. Jadi itu pengalaman yang bagi kita kadang-kadang macam lucu ke, macam patut ke, kan? Jadi perkara-perkara macam tu yang menjadi ingatan saya bila diceritakan. Tapi pengalaman saya ni terlalu banyak because kita tengok kehidupan tau. Jadi kita tengok kehidupan ni macam mana orang miskin, macam mana orang susah, bagaimana mak dengan anak, bagaimana suami dengan isteri ditinggalkan macam tu saja. Kan? Ditinggalkan anak ramai, ditinggalkan suami tu sampai hati. Maksudnya dia sampai hati tinggalkan isteri dia. Dia sampai hati tinggalkan anak-anak dia untuk membesar sendiri dalam keadaan yang sangat teruk. Kemudian kita tengok mak pula, ayah pula. Sampai hati pula anak-anak tu meninggalkan rumah tu dengan tak ada makanan. Rumah dengan sampah, dengan botol dan sebagainya. Sampai hati anak tu meninggalkan mak dan meninggalkan bapak dalam keadaan macam tu. Dan ada pula yang kita tengok mak bapak tu dia kerjanya mengutip sampah,
Padahal anak dia ramai. Tapi anak ni tak ada. Datang pun melihat dia. Jadi bila tanya pasal pengalaman, banyak sangat yang kita lihat. Lepas tu kalau contoh pada satu hari tu kita pergi menghantar Sina Kasih Ramadan. Termasuk ke dalam kawasan di Kelang. Orang tu anaknya dalam 4-5 orang tapi dia duduk dekat dalam kotak-kotak je. Kotak-kotak dengan canvas. Macam mana kepimpinan kawasan tu tak nampak orang yang macam ni? Kan padahal kita ada rumah PPRT, kita ada rumah mampu milik, kita ada rumah orang yang mereka boleh dipindahkan dengan segera, kita ada zakat. Kenapa? Kenapa tak jadi? Lagi satu pengalaman kita, saya berkaitlah dengan YBK ni. Seorang ibu yang terpaksa meminta bantuan di church. Kan? Di church. Kerana church tu bagi dia, bagi kereta. Bagi RM10,000. Kan? Lepas tu, untuk dia sekolahkan anak dia, buat perniagaan. Sebab dia dah pergi kat zakat banyak kali. Tapi tak dapat-dapat. Kenapa? Jadi, itulah pengalaman-pengalaman yang kita rasa, kenapa dalam keadaan negara kita yang sangat progresif, banyak bantuan, sekeliling, semua orang nak bagi bantuan. Kita ada jabatan tu, jabatan ni, tapi semua proses sangat slow. Lambat. Sepatutnya proses tu tak sepatutnya slow. Kenapa church boleh buat tempat orang nak membantu, kenapa masjid tak boleh? Kenapa surau tak boleh? Kan? Jadi cakap nak buat mengimarahkan masjid lah, nak mengimarahkan itulah, tapi orang susah, mana dia nak pergi? Sebab nak pergi tu pun dia nak cari duit juga, nak naik teksi, nak naik Grab, nak bawa anak dia kalau dia ibu tunggal. Jadi bila you tanya pengalaman tu kan, pengalaman 33 tahun tu kan, banyak sangat nak cerita. You faham tak? Jadi kalau kita buat buku, rasanya banyak chapter buku yang kita boleh buat. Memang kena jadi kan, tapi bila orang tengok saya, Datin Hartini, betul ke dia tu pernah buat kerja kebajikan? You faham tak? Nanti orang cakap, betul ke? Tapi dia tak tampak. That's why bila YBK, dan sekarang kita ada kesinambungannya YBK. Jadi YBK ni nak bina kesejahteraan. What is kesejahteraan? Kita nak training lah sebagainya. Jadi bila you cakap pasal pengalaman tu, mungkin nanti Datuk boleh sentuh lah apa pengalaman. Sebab saya tak boleh nak tuju. Sebab terlalu banyak cerita-cerita yang peristiwa-peristiwa yang kita rasa Allahu Akbar. Perlu ke? Kenapa negara kita yang macam ni masih ada lagi macam ni? Kenapa? Kan? So kita always say kenapa? Dan kita ni boleh buat kerja tu sebab kita mungkin struktur kita sendiri agak tersusun. Dan kita istiqamah. Kedua, kita tidak ada kepentingan peribadi. Jadi bila kita buat kerja tu, 100% adalah kepada mereka yang memang memerlukan. Itulah dia. Masya Allah. Banyak pengalaman. Pengalaman inside story daripada seorang pejuang kemiskinan wanita tu yang penting ni tu. Sebenarnya sebab kita tahu kadang-kadang kita ni manusia ada juga human feelings kan. Bila kita pergi tu kan ada kesan, kita tengok orang dalam keadaan apa-apa dan sebagainya kan. Jadi memang patut dibukukan lah. Nanti mungkin pengurus besar kena ambil tindakan tu. Baik, sebelum pergi kepada soalan daripada Datuk ni, ada sedikit tadi bila Datin sebut tentang institusi gereja tu, ada satu ucapan daripada YB Melaka ni, saya sangat tertarik dan saya teruja ada keberanian YB sebut begitu. Dia datang ke satu program masjid dan dia kata dia tengok, dia dengar pembentangan daripada pengurusi masjid, dia tengok duit masih banyak dan dia kata dalam ucapan very simple tapi saya rasa memang sharp. Kalau saya dengar duit masjid ni banyak, saya susah hati. Saya susah hati bila dengar duit masjid banyak. Sebab apa? Sebab dekat luar daripada pekarangan masjid ni sebenarnya banyak lagi orang-orang yang terlepas daripada pembinaan institusi masjid. Jadi sebenarnya peranan institusi rumah ibadah seperti gereja, seperti masjid ni sebagai pusat kota madani itu penting. Sebab dia dah sebagai jadi catalyst kan. Jadi mungkin Datuk sebelum nak pergi pada soalan ni, kalau Datuk mungkin ada share sikit pengalaman dalam institusi ini. Kadang-kadang tu tumpuan diberikan kepada contohnya memastikan KPI masjid tu
Tunai kita bertambah pada zaman ni. Sedangkan yang patut kita beri keutamaan adalah orang-orang yang tak makan. Sangat setuju. Sebab itu kalau kita pergi kepada agama Islam kan, apakah sifat yang wajib bagi rasul-rasul? Sifat yang wajib bagi rasul ada 4. Pertama, sedik. Orangnya. Kedua, amanah. Boleh dipercayai. Ketiga, tabligh, menyampaikan. Keempat, fatonah. 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 Baik. Yang pertama, sedik. Benar. Yang kedua, yang sedik ni orang benar. Benar, dia lurus, bendul. Jadi, kalau masjid tu diurus oleh orang lurus, bendul, jadi macam ni lah. Dia lurus, dia bendul. Dia amanah. Sangat amanah. Ni sifat Nabi ni. Kemudian, dia menyampaikan. Kalau orang pesan apa semua, disampaikan. Sebab itu ada sifat yang keempat dalam sifat Nabi itu yang sangat penting. 3 ni asas, tapi ini pelengkap dan dialah ni yang menentukan orang ni boleh jadi pemimpin, iaitu fatanah, bijaksana, wisdom, berhikmah. Ini yang disebut tadi. Kalau misalnya dalam masjid tu duit terlalu banyak, itu yang kalau di Selangor masa saya jadi timbalan pengurusi Majlis Agama Islam Negeri Selangor dulu di bawah izin Sultan Selangor. Kita kata duit masjid yang lebih daripada sekian, Majlis Agama akan bawa ambil. Pasal tak pandai nak pakai. Bila kita lepas itu, baru dia orang tahu berbelanja. Ni masalah tadi kan. Itu. Kena ambil baru dia sibuk nak belanja kan. Lop-lap lampu dalam masjid tu, duit nampaknya jumlah banyak, tapi lampu bentol tak berganti kan. Ini semua akan menyebabkan keyakinan dan kepercayaan orang. Jadi sebab itu bila kita balik semula kepada hari ini, ialah hari yang diiktiraf oleh dunia, PBB, sebagai hari pembasmian kemiskinan, dan kita sudah lama menyambutnya ni. Hari ini kita nak terima kasih kepada Benevolent yang menggunakan studio dia untuk memanfaatkan supaya kalau boleh pada hari ini kita mendatangkan idea-idea tadi. Tuan Khalid kata kita kena definasikan. Definasi tu pun kita tak pernah dengar. Dulu saya dengar dia bagi penerangan apakah di antara punca-punca kemiskinan ni, apa punca-punca. Dia kata salah satu yang saya tertarik budaya. Nampak? Budaya sebab kita tengok China tak ada miskin. Ada pun artinya persentase tu kecil sangatlah kan. YBK nak buat rumah Cina. Apa pasal dia kata? Pasal you miskin, you susah. Tak mau. Bila saya tanya kenapa, dia kata mengikut kami punya budaya, barang siapa miskin sekarang ini, maka sebenarnya hidup dia zaman dulu, dia jahat. Maka dia hidup semula ni, Allah seksa dia. Kita tak mahu macam itu. Nampak? Dia ada satu, dia bukan agama apa. Tak tahulah agama ke budaya. Tapi itu yang dia buat, dia ingat. Dia rasa kita tak nak terima. Sebab kita rasa kita ni katanya dia sedang didera oleh Tuhannya, kerana pada waktu hidup yang nampak apa dibuatnya. Dia ada satu budaya. Dia kata budaya. Satu. Kedua, budaya ambil mudah. Wakil rakyat nak senang kerja, cari jalan di kampung tu semua kita bagi tolong dengan duit aja semua. Macam tadi kata, belum makan. Nah, duit pergi makan. Sekarang nak balik macam mana? Nah, duit taksi. Tak ada satu perancangan macam mana nak bagi pancing tadi. Supaya dia memancing. Bukan saja dia dapat makan ikan, dia pun boleh nyumbang ikan dekat orang lain. Tak ada. Yang itu tak ada. Kalau sebut pancing, terjemahan pancing tu tak ada dibuat di mana tempat mancing, pancing jenis apa, umpannya apa, macam mana nak menentukan ikan banyak ke tidak. Lepas itu bagi jala pula lah. Supaya besar je. Lepas itu jaring. Lepas itu buat apa dalam laut tu yang panggil pukat tunda yang besar tu. Habis semuanya. Orang Cina yang jadi usahawan. Bukan kita menyalahkan orang Cina. Tapi orang Cina ni, dia punya budaya tu,
budaya mengambil kesempatan, budaya mengambil peluang, budaya memanfaatkan pengaruh. Ini memang dia punya cukup tinggi. Yang kita ni orang Melayu ni merendah diri. Kalau duduk di ujung-ujung. Masjid pun sekarang. Mana ada orang duduk di saf depan? Semua orang saf belakang aja, betul tak? Majlis ilmu pun belakangnya. Belakang aja. Nak jadi Abu Hurairah. Masuk masjid waktu bila khatib kang dah nak habis khutbah baru dia masuk masjid. Aqimus salah. Masalah. Padahal agama kata tak dengar khutbah, kira hari tu dia tak Jumaat. Tapi dia bersembang dekat tempat parking tu. Ini saya kata ini budaya ni. Hari ni kan hari kita patutnya kita kupas. Siapa nak cakap lah. Pasal basmi kemiskinan ni kita jangan menyalahkan orang lah. Kita menyalahkan diri kita menyalahkan kerajaan dulu tak ada kesempatan nak menumpu kepada basmi kemiskinan. Kenapa? Lepas Merdeka segalanya kosong. Ekonomi kosong, budak sekolah tak pandai. Ni kerja banyak juga kita buat. Budak-budak pandai di kampung kita colek, bawa kat asrama, tak balik sampai 5-6 bulan. Lepas itu sampai ke London, tak ke mana-mana belanja kan. Sekarang mereka dah menjadi orang-orang hebat. Tetapi rupanya bila dia orang jadi hebat, dia rupanya ada kuasa. Kuasa itu sebenarnya berharga dari segi keuangan. Dari segi harapan bangsa, kuasa itulah yang nak menentukan maju. Tetapi rupanya kuasa mereka ni dapat dibeli oleh orang untuk kepentingan-kepentingan berniaga dan sebagainya. Orang-orang yang miskin ini terus naik jawatannya tinggi, ada kuasa meluluskan kontrak. Macam-macam. Jadi orang tu kata, kalau engkau bagi kontrak ni kat aku bagi engkau banyak ini. Ini orang miskin ni yang naik jadi pegawai ni. Bayanglah macam mana dia nak melepaskan tu. Kalau aku tak buat, orang buat juga. Akhirnya, kita terperangkap dalam satu keadaan, kita sekarang ni sudah berada pada suatu keadaan di mana 10 bilion baru dalam peruntukan baru ni. 10 bilion untuk rahmah tu apa dah? Bantuan tunai rahmah ya? BTR. Bantuan tunai rahmah 10 bilion. OKU 1.4 bilion. Ini, tuan-tuan. Jadi saya nak mengingatkan, nampak PMX nampaknya berjaya mensasar, menentukan sasarannya tepat. Dengan rupanya kalau kita bersasar bantuan ni, kita boleh menyelamatkan banyak bilion. Bukannya milion. Ini bilion ni cakap Tun Gapa tau. Tok Gapa kata bilion. Jadi ayat itu bilion. Maksudnya dengan sedikit aja dipanggil adjustment yang tepat, kita boleh menyelamat dan duit ini boleh dimanfaatkan ke mana lain. Apa lagi? Bidang makanan tak cukup. Malaysia ni adalah sebuah negara yang cacak apa pun hidup. Tanam ubi kayu letak kat situ, tinggal, tak payah tengok apa-apa. 6 bulan kemudian pergi tengok, ada isi. Dah boleh jual dah. Pokok pucuk ubi. Tak payah tanam, macam-macam ada, boleh jual. Kangkung sekarang dikutip oleh orang Bangladesh. Di lombong-lombong tu. Dia bawa ke pasar. Yang membeli tu kita sekarang. Dia membeli tu kita. Terung semua dia tanam. Tak ada ke satu tumpuan di mana kita pertama sekali nak mendapat pendapatan dengan pertanian ni. Kedua, mewujudkan budaya bertani. Mewujudkan satu budaya bertani. Satu lagi, membudayakan pula industri. Membudayakan pula satu keadaan di mana semua orang terasa bertanggungjawab menyiapkan makanan untuk semua orang dalam Malaysia ni. Kemudian dalam untuk dunia. Wujudkan budaya-budaya ini dalam sekali rentak, sekali buat dengan modal yang besar. Saya fikir ini yang kita kata, kita cuba mengajak berfikir macam saya ni. Boleh berteori macam ni. Tapi teori ni kalau diambil, ada orang boleh buat lab kan, boleh buat kajian-kajian, dijadikan dia teratur kan, di mana baru ni kita pergi ke baru ni kita pergi ke expo baru ni farming Green farming. Asia ada baru ni Asia farming. smart farming. farming baru ni.
La ilaha illallah. Semua dah terlalu maju. Jauh betul dengan kita. Dan dia membuat pendapatan bilion-bilion. Saya tengok di mana syarikat ini? Di Kelompang. Dari teknologi Jerman. Semuanya dalam bangunan. Dan tak ada berpanas, tak ada apa, semuanya pakai teknologi elektronik. Tekan aja air memancut. Saya melihatnya udah boleh pakai tai lah yang menjaga sayur tu kat dalam tu. Pakai tai lah, sebab sejuk. Ya Allah ya Tuhanku, kalau kita menyebut pasal basmi kemiskinan ni, sebut pasal bayar bulanan sekian apa semua ni, saya ingat kita salah punya pendekatan tu. Sebab Saidina Omar, Abdul Aziz pernah membuat satu rekod. Dia tak lama menjadi khalifah tau. Tidak ada lagi orang miskin dalam negara dia. Selepas 100 tahun Zakbar tulis pasal kemiskinan, 100 tahun ni pula PMX bangkit. Dia kata, dalam masa tahun ini juga kita nak noktahkan pembasmian kemiskinan. Semalam dia kata, saya bangga. Dia kata, bulan berapa dia mengumumkan nak noktah dulu. Dia sebut pasal noktah tu. Baru ni dalam bajet dia sebut, daripada 130,000 miskin Tegar yang nak dinoktahkan itu, tinggal 18,000 je lagi kata dia. Yang sekarang dalam proses untuk dinoktahkan. Dalam pembentangan bajet. Dalam pembentangan bajet baru ni. Kita melihat benda-benda kecil macam ni. Rupanya dia bukan cakap lah. Saya nak ucap terima kasih kepada semua pengurusan-pengurusan. PSN dan sebagainya. Anak-anak buah dia. Yang bertindak cukup pantas. Kita nak yakin bahawa perlu ada kekuatan politik, keberanian politik dalam menyelesaikan kes-kes macam ni. Jadi keyword tu penting tu. Kekuatan politik, kekuatan politik will. Itulah dia. Kemahuan dan kesungguhan benar untuk kita nak. Yep. Masya Allah Datuk. Sebenarnya soalan yang kita nak majukan kepada Datuk tadi adalah tapi elok kita dapatkan juga insight story daripada Datuk tentang sejak 33 tahun ni YBK dah banyak terlibat ni mempromosikan Hari Kemiskinan Sedunia ni, Datuk. Adakah dapat lihat kesan daripada masa ke semasa daripada tahun-tahun lepas? Tapi satu kesan nyata yang telah pun kita dapat saksikanlah apa yang disebut oleh Datuk tadi adalah daripada 130,000 telah turun kepada hingga 18,000. Dan kerana iltizam YBK yang selama ini sepanjang tahun, setiap tahun bertepatan pula dengan dasar kerajaan untuk menoktar kemiskinan. Jadi respon itu. Saya terasa orang-orang yang faham mengenai kemiskinan, dia mesti orang miskin juga. Iaitu Tun Ghaffar. Kan? Tun Ghaffar, bila YBK dilancarkan pada malam tersebut, dia sebagai Menteri Luar Bandar. Dia timbalan Perdana Menteri dan dia Menteri Luar Bandar. Dengan ini saya mengarahkan supaya semua negeri ada yayasan basmi kemiskinan. Dia arah hari tu. Jadi untuk yayasan malam ni saya bagi 2 juta geran untuk digunakan. 2 juta ketika itu. 2 juta ketika itu. Dia punya keyakinan. Kemudian dia kata, kalau kita bagi dekat yayasan ni 2 juta, macam ni kata dia, 100,000, impaknya 1 juta. Ini yang disebut tadi, itu saya seronok dengar tu. Dia nak bagi tahu, sebuah asrama dibuat, nilainya 1.7 juta. Tapi, lepas dia buat 1.5 juta, makannya nanti yayasan tu yang cari, kaki tangan yayasan tu cari. Dia letak sekali ke 1.7 juta, tapi dapat melepaskan dalam masa 10 tahun, 2,000 budak graduate dan keluar menjadi seorang yang mampu memelihara keluarga, mampu menjadi nama baik negara, mampu memberi pendapatan kepada, mampu menjadikan pekerja mahir dalam sebuah negara. Banyak sumbangannya kepada negara yang sebetulnya tugas kerajaan. Tetapi bila kita bagi, sekali je. Sedangkan kerajaan tiap-tiap bulan nak bagi. Jadi, sebab itu saya melihatkan yayasan ni, NGOs dipanggil ni, sahabat. Bukan lagi dulu kita rakan strategi kan. Dia bukan saja rakan strategi, dia sahabat yang akan menentukan supaya
kerajaan dapat berbelanja lebih kecil. Ya, benar. Berbelanja lebih kecil. Kerana yang ni tadi sasar ni. Saya ada lagi poin saya nak cakap ni. Sebelum nak saya cakap lagi. Pasal makan kepada pelajar-pelajar. Makan kepada pelajar-pelajar ni. Selama ini, pelajar dekat asrama ni, makannya dibiayai oleh Kementerian Pelajaran. Tiba-tiba, pergaduhan antara politik ni, berubah kerajaan. Kerajaan yang ini marah agaknya dengan sikap-sikap yang kita buat dulu. Dia berhentikannya bagi makan. Nampak? Padahal anak-anak ni anak yatim, anak miskin lagi, anak bipoti lagi, ibu bapa bermasalah. Kalau tinggal dekat mak, ini menghadap. Tinggal kat bapa ni, kita lah ambil anak-anak ni, jaga. Orang ni sepatutnya kerajaan yang bagi makan. Tapi kerajaan berhentikan bagi makan. Tahun 2021, 2022, YBK carilah makanan budak-budak ni sendiri. Tapi apa terjadi? Bila kita cari makanan ni sendiri, peruntukan yang kerajaan bayar kepada kontraktor makan dulu tu, rupanya dia punya tinggi, nilai tu terlalu tinggi. Kita sekarang ni dapat mengurangkan dengan makanan sama, tapi kita dapat kurang. Artinya banyak benar perbelanjaan kerajaan ni yang sebenarnya kalau dibuat secara sasar, misalnya kontrak, saya nak buat sekolah. Baik, berapa harga barang-barang kau, peralatan kau untuk buat sekolah? Dia kata 5 juta. Baik, engkau nak upah berapa? 20%? 30%? Saya nak 30%. Okey. Kalau sekian juta kali itu untung. Itu. Tapi sekarang ni dia terbuka seluas-luasnya. Tak tahu berapa untung orang tu. Ni yang bahaya sekali. Jadi artinya kita kena membalik semula kepada, bila kita sebut sasaran ni mesti tepat. Menembak, sebab itu rupanya Nabi suruh kita belajar memanah. Tepat. Jadi satu tak panah tu tepat, memang 10 markah dia. Tapi kalau mereka-orang tak tentu halakan, tak tahu siapa yang kena, silap orang yang mati belakang tu. Jadi saya fikir elok dah berfokus sekarang ni kita minta kepada pihak-pihak pemikir kerajaan. Hari ini, elok sepatutnya daripada pagi tadi, TV semua dah bercakap hal ini je lah. Cakap macam mana, awak miskin? Awak tidak? Awak rasa awak miskin ke? Saya miskin. Apa miskinnya? Miskin otak. Awak miskin tanggungjawab. Bos dah bagi saya kerja, patutnya selesai sebulan. Tapi dah 3 bulan tak selesai. Awak miskin. Sebab kerja awak tak dapat selesai kan? Jadi miskin ini bukan dari segi reta saja. Banyak benda dalam Malaysia ni orang miskin. Sebab itu kerana terlalu banyak orang miskin dari atas sampai ke bawah sehinggakan ketirisan terlalu besar dalam negara kita. Ini sebenar-benarnya menyebabkan kita rasa terlalu hiba. Kerana dikatakan berapa? 5-6 orang kaya tu menguasai hampir 90% daripada kekayaan Malaysia ni. Masya-Allah. Ya. Jadi kalau kita kata 100 orang tu menguasai 90%, 10% yang sikit itulah yang berbagi untuk 32 juta orang ni. Adil ke macam ni? Macam mana kita nak bagi adil ni? Ini semua kena fikirkan supaya bila Allah bagi kita kuasa, Allah bagi kepada tanggungjawab, Allah bagi kita kecerdikan, kita sebenarnya bukan nak nunjuk cerdik. Kita kena mana katanya tadi menyelesaikan masalah. Kan? Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk untuk perkongsian tadi berkenaan dengan semangat yang telah pun diwarisi sejak daripada 33 tahun dahulu YBK ditubuhkan. Yang mana bila saya dengar Tun Ghafar Baba tadi, mungkin kita tak baca tentang biografi banyak tokoh-tokoh sebenarnya yang lahir pada tahun-tahun awal kemerdekaan ni. Mereka ni kebanyakan bukan anak bangsawan, hanya 10 orang sahaja yang anak bangsawan. Mereka lahir daripada anak-anak orang-orang yang merasa sangat kemiskinan. Hanun Ahmad dalam tulisan yang Ranjau Sepanjang Jalan, cerita tentang peritnya kemiskinan dan sebagainya, mereka dapat merasakan dan mereka sangat komited dan terus memperjuangkan sehinggalah dapat mengangkat maruah seperti mana yang disebutkan dalam tema tahun ini, social protection and putting the dignity
and practice for all. Begitulah lebih kurang tema yang ditetapkan oleh pihak United Nations. Baik, saya rasa untuk panel kita yang kedua ni kita nak straightforward soalan adalah kita tengok idea-idea ni akan jadi sebagai bahan dagangan. Jadi apakah ada cadangan idea-idea social innovation yang mungkin akan didengari juga mungkin daripada kalangan yang menonton ni nanti, mungkin kita boleh cut short apa-apa sahaja cadangan-cadangan tu yang sebenarnya patut mendapat dukungan dan mendapat perhatian. Boleh kita laksanakan in order to join agenda besar membasmikan kemiskinan dunia ni. Baik, Pak Hanafi, bila sebut dengan social innovation, ataupun inovasi sosial, acap kali kita di Malaysia ni kita akan refer kepada Harvard Business School, London School of Economy, kita refer kepada University of Glasgow, kita refer kepada University of Birmingham. Tapi jarang sekali kita refer kepada cendekiawan-cendekiawan ataupun bukti-bukti hidup yang ada dalam negara kita. Menarik. Sedangkan masyarakat antarabangsa, the West is learning from us and they learn from their own mistake when they colonize us. Mereka datang ke negara-negara utara, negara-negara East country, negara-negara barat, ada negara timur. Bila mereka datang ke timur dan utara, apa mereka lakukan adalah mereka masuk dan cuba untuk menerapkan cerita mereka, naratif mereka. Sebagai contoh, Itali, apabila mereka menawan negara-negara Afrika, perkara pertama sekali dia pergi ke kawasan Nain, sungai Nain tu, dia kata, kenapa korang tak tanam watermelon? Sedangkan matahari bagus, watermelon akan jadi sangat, watermelon ni apa? Tembikai. Kita dah jadi western sekarang kan, watermelon. Tembikai. Kenapa kita tak tanam tembikai? Tembikai ni bila panas, makin manis, makin besar. Orang Afrika tu dah geleng kepala. Kesian orang ni. Baru sampai 2-3 bulan kau nak tunjuk hebat. Okey, tak apa. Kita ikut. Dia bagilah bawa benih daripada Itali, watermelon yang paling sedap dalam Itali, bawa datang ke Afrika. Maka tanamlah orang-orang Afrika ini mengikut arahan orang Itali. Apa berlaku? Bunga keluar. Dia kata, look, the flower look very nice. Very good. Let us wait for 1 or 2 weeks. Selepas 1 minggu, keluarlah buah kecil. Putih dia panggil. Putih, buah tembikai. Dia kata, look, within less than 1 week, keluar putih. Dia tidur. Esok pagi dia kata dia nak kumpulkan semua orang Afrika. Aku nak tunjuk bahawa sungai Nil ni dahlah dengan limpahan dasar air dia punya nutrition dari dasar dan sebagainya, menyebabkan buah kita akan jadi lebih baik. Apa berlaku adalah esok pagi dia tengok semua putih ni hilang. Dia kumpulkan orang Afrika, dia marah. Kenapa korang kutip semua putih ni? Belum masa dia untuk dipetik. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang Afrika, wahai orang-orang Itali, ketahuilah bahawa yang petik semua putih-putih ini adalah hippopotamus. Badak air. Badak air yang makan. Ini yang dikatakan, apabila kita nak melakukan sebuah social innovation ini, kita perlu melihat kepada kearifan watan. Local wisdom tu perlu ada. Local need assessment tu perlu ada. Visibility study tu perlu ada. Bukanlah kita kalau katakan kita orang hebat, kita masuk ke dalam kampung, kita kata, contohlah, kita masuk ke kampung orang asli, sibuk kita ni nak buat green technology. Apa yang kita buat adalah kita bagi mereka dengan sistem panel solar. Panel solar ni apabila overcharge, dia akan tendang. Supaya bateri itu tak tong cepat. Kan? Tetapi apa yang berlaku dekat orang asli ni, dia cabutnya detektor untuk tendang, offkan panel solar tu, sebabnya dia kata, kenapa nak kena tendang-tendang? Charge je lah. Jadi dia pun charge lah guna
power bank lah, dia charge handphone lah, dia charge dan sebagainya. Tetapi mereka charge untuk digunakan benda tu hanyalah makan masa 2-3 bulan je boleh pakai sistem solar tersebut. Kemudian terbengkalai. Dia tanya, kenapa terbengkalai ni? Kenapa water pump yang boring tu tak digunakan? Dia kata, kami adalah bangsa yang berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Jadi kami tak perlukan. Dekat sini air dah habis. Jadi kami tinggallah. Kami pergi tempat lain. Jadi ini berlaku kerana kita sibuk nak membawa kearifan korporat ke dalam kebuntuan watan. Watan tak tahu, kita tak ada kita tidak ada tahu, kita tidak ada kearifan tentang watan tersebut. Tapi kita nak menyelesaikan masalah. Jadi dalam social innovation ni, apa yang kita perlu sangat-sangat adalah Social innovation. kita perlu, nama pun social innovation, bukan corporate innovation. Kita perlu ada need assessment. Kita perlu lihat, kita perlu ada visibility study tentang masyarakat yang kita nak bangunkan. Kita kena faham latar belakang mereka. Contoh, ada satu ketika dalam program yang sangat bagus yang dilancarkan oleh kerajaan sebelum-sebelum ini adalah dengan mengagihkan stall burger. Kan? Stall burger. Stall burger. Jadi seorang makcik ni, katakanlah nama dia Makcik Azizah. Dapat stall burger. Dalam program Azam sekian-sekian. Kan? Jadi bila dia nak buat burger, jadi dia ajar buat burger, diberikan patty burger, diberikan segala-galanya untuk memulakan. Selepas sebulan, 2 bulan dia berjalan, program ini berjalan, bila datang balik, kementerian datang cek, buat kutipan data, makcik ni dah simpan stall burger tu dekat bawah rumah. Bila tanya makcik, kenapa makcik tak jual burger? Siapa nak bagi duit makcik lagi? Macam mana makcik nak keluar daripada kepompong kemiskinan? Dia jawab, simple je. Makcik nak jual. Suami makcik paralyzed. Anak makcik Down syndrome 3 orang. Makcik nak pergi berniaga kat depan, suami panggil kat belakang. Makcik nak berniaga kat depan, anak berlari-lari tepi jalan. Jadi makcik nak buat macam mana? Bukan makcik tak nak ubah diri. Makcik nak ubah. Tapi solutionnya lah. Ini bermaksud perlu ada pemetaan data dahulu sebelum kita memberikan solusi. Dan itu sebabnya kalau kita melihat dalam membasmi kemiskinan ini, saya suka ambil contoh daripada Indonesia. Dinamakan sebagai 5 persetan. Dalam kehidupan seorang fakir miskin ini ada 5 setan. Ada 5 setan yang kena bunuh. Bukan seekor je. Dia kena bunuh 5 ekor setan. Setan yang pertama adalah setan duit. Dia kau dapat duit, tak pernah cukup. Itu setan yang pertama. Setan kedua adalah kesihatan. Kadang-kadang dia nak duit, tapi dia dalam pada masa sama dia kurang sihat. Jadi dia tak rasional untuk dia untuk mendapatkan duit. Kemudian setan sosial. Setan sosial ni adalah setan dia dengan masyarakat yang lain. Bila dia dengan masyarakat lain, contohnya dia dengan orang jiran sebelah. Dia dengan tetangga yang lain, kan? Ini setan sosial. Kemudian setan yang seterusnya adalah setan pendidikan. Macam setan ada. Setan pendidikan. Banyaknya setan. Setan pendidikan ni adalah nak dikatakan bahawa dia tak ada pendidikan. Kita berikan dia makanan, kita berikan dia duit, kita berikan dia ubat. Tapi pendidikan dia terbantut. Dia tak ada pendidikan. Dia tak faham. Rupanya orang bantu aku ni supaya aku bangun keluar untuk aku bantu orang lain contohnya. Dan yang kelima adalah setan dia paling besar. Ini setan paling besar. Raja segala setan, mungkin iblis namanya. Dikatakan sebagai iman dan amal. Dia tak ada iman dan amal. Dia tak bergantung kepada Allah. Dia semayang pun tak. Dia tak bergantung kepada hidup, jiwa dia tak dibangunkan. Jadi duduk sibuk, spiritual life dia tak dibangunkan. Jadi duduk sibuk fikir tentang duit, sibuk fikir aku nak, ni anak aku sakit ni siapa nak fikir? Dia duduk sibuk macam tu.
Lepas tu dia tengok orang sebelah dapat bantuan kerajaan, dia kata, ni tengoklah, dia kena YB, aku tak kena YB. Ini masalah di kalangan fakir miskin. Maknanya kita kena setiap projek bila kita nak bangunkan asnaf ini atau orang miskin ini, kita perlu address isu-isu 5 setan ni. Jangan hanya bunuh satu setan je. Jadi program-program yayasan ke, NGO ke, social innovation mana sekalipun, bunuhlah 5 setan. Jangan hanya bunuh satu atau 2 setan sahaja. Kerana setan-setan yang lain dia akan hasut, daripada 5 akan jadi 10 setan. Jadi kita kena nak ada social innovation, boleh. Yang pertama, perlu ada kearifan watan dia. Kedua, mesti ada need assessment dia, melihat kepada keseluruhan beneficiary tersebut. Yang ketiga tu adalah jangan buat kerja menyelesaikan satu daripada 5 setan. Perlu selesaikan semua setan-setan yang ada. Jadi bila nak ada setan tu, mana kalau kita boleh jadi dukun pawang dan sebagainya, ustaz-ustaz yang boleh menyembuh tu, maknanya solusinya nak sembuh, sembuhlah semua. Jangan sembuh satu-satu. Jadi saya nak petik satu, ini kita refer pada Harvard Business Review. Ada satu artikel yang ditulis oleh seorang profesor di Harvard, nama dia adalah Wen Spardlin. Nak sebut pun susah. Wen Spardlin, dia kata, are you addressing the right problem? Itu penting. When you are you addressing the right problem when you like to solve the poverty issue? Normally kita akan address ranting. Kita tak akan address akar. Begitu dalam Islam. Kita sentiasa diajar untuk menyelesaikan masalah-masalah asas akidah sebelum kita menyelesaikan masalah-masalah furuk, masalah-masalah ranting. Masalahnya kita nampak pokok tu kuning, apa yang kita buat adalah cabut daun kuning. Cabut daun kuning, dah tinggal daun hijau. Besok tengok kuning lagi. Cabut lagi daun kuning. Sampai tinggal ranting. Lepas tu kita nak cabut apa lagi? Nampak ranting tu makin lama makin hitam. Makin coklat. Layu mati. Lepas tu kita, kita dah jaga dah pokok. Bukan. Kita tak, we are not solving the root problem. But we are solving the leaf problem. Kita selesaikan masalah di furuk, di ranting-ranting ataupun di daun-daun tanpa kita melihat pada akar umbi dia. Allah Ta'ala alam, tu saya rasa itulah. Nak menjadikan sebuah social innovation itu lebih berimpak tinggi, perlulah kepada semua yang saya sebut. Semua yang termasuk 5 setan. 5 setan. Jangan tak bunuh. Okey, baik. Terima kasih banyak. Kita dapat pelajaran baru ni mengenai kategori dan juga jenis-jenis Setan. Baik, saya rasa kita sekarang pukul 3.50. Jadi kita ada sudah pukul 4. Jadi kita pun dah masuk kepada soalan terakhir untuk panel kita yang ketiga. Tapi sebelum saya nak bergerak pada soalan ni untuk membacakan fakta ni, memang kita di dunia ni sedang berhadapan dengan cabaran yang sangat kritikal lah. Saya pernah terbaca kenapa social entrepreneur ataupun social business itu menjadi satu hal yang sangat mandatory dan juga mendapat dukungan yang tidak berbelah bagi daripada institusi kerajaan, kerana dikhabarkan ataupun diberitakan figures-nya 345 juta manusia di dunia berhadapan dengan kebuluran dan ancaman kematian, dan banyak lagi lah yang disebut sebagai SDG 17 tu, ada yang tak mendapat air bersih dan sebagainya. Itu konteks global. Tapi konteks lokal, 13.4 juta remaja atau kanak-kanak di PPR di Lembah Kelang mempunyai kecenderungan untuk membunuh diri. Ini seperti mana finding atau pendapatan yang dikeluarkan oleh Institut Penyelidikan Tingkah Laku Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kerjasama tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi saya teringat pula apa yang disebut oleh Datuk Zuraidah Hatan, do not romanticizing in volunteer work, ataupun in order to dalam kes kita nak menangani kemiskinan lah, it's need a very hard work. Kerja-kerja ni bukan macam kita bawa beras, bantu orang, kita berromantika dengan tu. Tak, dia sangat-sangat memerit dan memenatkan. Sebab kita percaya, semalam pun saya rasa semua orang akan lalui. Kita sendiri ada pengalaman peribadi. Semalam dekat Petronas, saya personal, dalam waktu nak menunggu turn nak pergi ke solat tu, ada orang datang naik Grab, bang boleh tak nak pinjam sedikit ni
Saya daripada pagi sampai ke tengah malam ni bang, baru dapat RM20. Anak ada 3 orang dan sebagainya. Dan saya macam orang tu dia ada dinding malu dia. Dia takkan nak begitu. Dan kenapa dia sanggup begitu? Putus. Desperate dah. Sebab rasanya dah seharian, semalaman. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan sikit lah. Macam mana pengalaman ataupun apa peranan YBK dalam menangani hal ini. Contohnya kita mendengar ada program mobile school dan sebagainya. Saya rasa menarik jika kita kongsikan bersama dengan Nutrizen kita di dalam talian. Silakan. I think kita kena ada hashtag bunuh 5 syaitan. Baru banyak pengikut kita dekat Benevolent. Okay. Kita kena kelas-kelas kan. Kelas-kelas. Sebenarnya bila kita sebenarnya networking kita lah, melalui networking kita melihat dekat PPR 1, PPR 2 dekat Sembah Subang tu, kita buat macam survey. Bila kita buat survey, rupa-rupanya banyak anak-anak yang sekolah rendah, dalam 100 lebih macam tu tak pergi sekolah. Kemudian selepas tu kita tengok yang sekolah menengah pun gitu juga. Tak pergi sekolah, dalam 50 lebih macam tu. Kawasan tu tak silap saya dia ada lebih kurang 11 blok. Merangkumi lebih kurang 3,000 penduduknya. Dan satu lagi pengalaman kita melalui anak-anak yang kita ambil untuk belajar di Asrama Kasih di flat PPR Kampung Kerinci. Anak-anak tu tak nak pergi sekolah. Kenapa? Sebab dia kata dia dapat kerja around here mengisi ubat. Kita tak tahu dia kata mengisi ubat tu ubat apa, kita tak tahu. Dia boleh dapat gaji, umur dia 15 tahun dapat gaji 1,500. So buat apa dia nak pergi sekolah lagi? Dia dah ada 1,500. So mak bapak pun mungkin happy, tak payah pening untuk sebab mak bapak sibuk Begitu juga dalam PPR macam tu, mak bapak keluar kerja. Anak tak boleh sekolah sebab pertama dia malu. Tak nak pergi sekolah sebab tak ada kasut, tak ada baju, tak ada beg, tak ada buku sekolah, tak ada pensel, tak ada duit makan, tak ada duit belanja. So jalan kaki nak pergi sekolah, tak ada siapa nak hantar. So mak kata okey pergi sekolah lepas tu mak kena pergi kerja, bapak kena pergi kerja. Kalau yang ibu tunggal, pasal cari berniaga, jaga adik. So dia punya trend masalah tu sama. Sama macam dulu bila YBK buat rumah miskin, desa kasih dan sebagainya, trend sama. Anak-anak tu tak pergi sekolah sebab nak jaga adik, tolong mak kat bendang dan sebagainya. So it's the same but it's just this is bandar. Jadi untuk itu kita bekerjasama dengan UPM Dr. Mursyid dan juga dengan YBK dan kita MBM sukarelawan kita buat satu modul. Kita buat modul tu bukan saja-saja suka-suka, kita pergi brainstorm dulu. Macam mana kita nak buat modul ni? Jadi kita ada series ni, ada 6 series di mana kita buat weekend school. Weekend school ni kita bawa lah ikon-ikon, kita buat dan sebagainya, kita bawa. Dan the point is kita nak menggalakkan diorang kembali ke sekolah. Kita tak nak pergi buat sekolah, kita bukan kerajaan. We don't need to do that. So jadi kita cuma nak encourage diorang to go back to school. Because di samping tu bila kita buat program tu, kita akan ada juga, kita masukkan sekali akademi YBK kita, pusat latihan YBK kita. Jadi bila diorang tengok dia ada skill, dia boleh pergi kat situ kalau dia ada pelajaran sikit. So jadi untuk itu, bila kita buat program mobile sebenarnya, kita buat dengan tak silap saya 150 anak-anak daripada peringkat bawah dan menengah. Dan Alhamdulillah selepas kita dah buat tu, banyak yang nak kembali ke sekolah. Dan ada juga anak-anak tu yang masuk ke asrama kasih. You see, YBK dengan YBK ni dia macam sisters and brothers lah. Jadi kita ada one stop cycle. Di mana kalau kita nak budak nak pergi sekolah, kita masuk ke asrama kasih. Kalau budak-budak nak masuk skill, kita masuk dekat akademi. Kalau nak masuk ke automation, kita masuk ke pusat latihan. Jadi peringkat berbaloi lah kita buat dalam masa 33 tahun tu, dia mesti satu approach yang tak boleh setengah jalan. Maksudnya dia kena complete the cycle. Maknanya kalau kita bina rumah, kita kena belajar dia ekonomi program. Lepas tu kita kena keluarkan anak dia masuk asrama hantar sekolah. Lepas tu anak dia sekolah, masuk pula universiti. Masa kita buat universiti dulu dengan asrama kasih, kita ada Green Lane dengan Mara. Lepas form 5, diorang boleh masuk mana-mana universiti Mara.
dan all green lane. Dan masa tu kita akan dapat bantuan kan. Jadi green lane semua. Jadi masa tu kita dah bina ramai. In fact, Asrama Kasih adalah satu asrama yang dia punya cost is very cost efficient. Untuk melahirkan seorang individu yang boleh berjaya dan dia boleh keluar daripada situ dan mengeluarkan keluarga daripada putaran ganas kemiskinan. Begitu juga dengan mobile school. We were hoping. Hasrat kita adalah untuk membuat mobile school ni ke setiap PPR. PPR. Tapi ialah bila YBK dengan YBK, kita ada banyak kerja-kerja yang kita nak buat. Dia ada kekangan dari segi keuangan dan juga dari segi sukarelawan. Jadi untuk itu, kalau kita dapat meneruskan program ni, which we will start progressing, kita akan buat untuk tahun ni, sebenarnya dia boleh encourage the children to go back to school. Tahu tak? Kita bukan nak reinvent, nak buat sekolah untuk dia, tak. Dan saya melihat ini adalah satu approach yang kita boleh buat untuk satu negara dan juga kita boleh sell the idea untuk global juga, untuk mobile school tersebut. Sebab mobile school ni dia akan mengajak semua sukarelawan. Ikon sendiri akan datang bercakap. Contoh macam Khalid, macam Yosaf. Dia akan menjadi ikon yang bercakap dengan budak-budak, bagi motivasi kepada dia. Lepas tu pihak universiti, ya, pensyarah, doktor datang bagi budak PPR. Siapa nak pergi budak-budak PPR? That's why you kata sukarelawan ni adalah orang yang nak bagi kerja tu sukarela. Dia tak ada apa-apa kepentingan peribadi yang dia nak, melainkan ialah untuk membina bangsa tu sendiri. Jadi untuk itu kita merasakan mobile school ni adalah salah satu program yang YBK nak ketengahkan. Supaya ia dapat membantu budak-budak. Sebab itu kita cakap pasal PPR 1, PPR 2. Kita tak cakap lagi berapa banyak PPR kat satu negara ni. Flat-flat yang kita tak pergi. Di Bukit Beruntung, di Rawang, di mana kita tak tahu because saya rasa dia ada satu statistik kan. Baru I think last year dia orang buat berapa banyak budak-budak yang ketinggalan nak pergi sekolah. Jadi untuk itu, the approach that YBK has, satu ialah the mobile school, satu asrama kasih, satu akademi YBK, satu pusat latihan. Jadi kalau budak-budak tu tak nak pergi sekolah, kita ada akademi. Contoh akademi YBK tu, kita ada. Kalau budak-budak masuk kat situ, dia keluar, jadi dia boleh dapat menjadi seorang electrician. Dan dia dah garanti dengan kerja. Jadi untuk mobile school ialah menggalak mereka kembali ke sekolah. At least sit to form 5. Jadi daripada situ dia bolehlah pergi mana-mana yang dia nak pergi. Sebab peluang pelajaran, peluang institution kat Malaysia ni banyak. Kan? Lepas tu kalau UiTM, kita ada Destiny Anak Bangsa lagi. Budak-budak yang tak boleh dapat result yang teruk pun boleh masuk. Asalkan nak belajar. Jadi mana lagi yayasan-yayasan yang buat program? Macam-macam ada. Cuma it's individu tu sendiri. That's why kita kata poverty is not inheritance. It's a choice. Kalau you punya choice tu you tak nak mengeluarkan diri you daripada kemiskinan tu, tak boleh buat apa. Kan? Tak boleh buat apa. Itu yang dikata setan-setan tadi. Setan Itu. 5 tu setan apa yang membuatkan dia tak nak keluar daripada kemiskinan. Dia happy, dia happy. Dia terima tu dia happy. Itu sebab saya nampak bila sebut social innovation tu, YBK dah memulakan social innovation tu. Mobile school ni kan. Dia telah membunuh 5 setan tu. Maknanya success story tu kita boleh cerita tentang macam mana YBK Kita berikan anugerah lah. anugerah membunuh setan. Halangan. Jadi kalau ada lagi? Jadi saya hari ni saya ada buat sedikit artikel lah dan dalam artikel tu saya boleh share sekali di Benevolent. Kita akan siarkan. boleh nanti saya suruh Sherhan share kan. Saya nak baca apa Nelson Mandela cakap sebab kita ada quote kat dalam tu. Dalam tu dia tulis, kita tahu kan ikon kemiskinan dunia dan ketidakadilan apa itu Nelson Mandela ni kejap saya cari
dia mengatakan yang macam yang saya cakap tadilah, kemiskinan bukan inheritance, apa tu ketidakadilan apartheid tu pun bukan, dan dia kata kemiskinan tu adalah choice kita sendiri. Macam mana kita nak mengeluarkan diri kita daripada kemiskinan. Approach yang kita buat, saya tengok kesinambungan daripada YBK dengan YBK ialah education. Kan? Education. Sebab kita boleh bantu mak ayah dia buat entrepreneurship program. Pergi kelas ekonomi, menjahit, menanam dan sebagainya. Tapi dia akan buat setakat mana yang dia boleh je. Kita bagi dia benih tanam kat luar. Mungkin dia sekali tu je. Lepas tu buah dia petik tak jadi, tak ada baja. Dia ingat buah tu boleh petik. Sini macam you kata tadi lah, pokok kuning tadi kan. Dia potong-potong-potong lama mati. Macam tu lah lebih kurang. Tapi kalau kita bagi dia pelajaran, contoh ibu-ibu tadi, yang mana yang melekat entrepreneurship tu, kita ajar dia jahitan. Dia menjahit, lama-lama dia jadi tukang jahit profesional, dia boleh jahit baju kurung. Satu baju dia boleh je lah jual, upah dia RM30, RM40, RM5. Kalau dia dapat 10 baju dalam seminggu, dia dah dapat lepaskan diri dia daripada kemiskinan untuk beli duit pasar kan. Education, that's why Datuk punya code word ialah mencolik anak-anak ni daripada rumah. Hantar ke asrama kasih. Dan kita bela dia bukan daripada form 1 to form 5 now. YBK dah extend sampai daripada umur 8 tahun. Maknanya, sebahagian daripada separuh kehidupan dia dengan YBK, dan Tak boleh keluarkan seposit pun. tak ada. Jadi bila Datuk cakap tadi, kita ditarik semula tak nak bagi duit makan tu, cubalah you all fikir macam mana. 100% semua kos yang telah ditanggung YBK, kita nak minta kerajaan duit makan je sikit. Kenapa itu pun tak boleh? Kenapa ditarik semula? Jadi, that's the thinking. But kita tak pernah give up. YBK tak pernah give up. Sebab kat luar sana banyak sukarelawan yang bantu. Alhamdulillah, kita dapat menyelesaikan. Tapi tak adil lah buat kita. Gitu. Jadi, untuk itu, education is the keyword. Untuk mengeluarkan orang siapa saja daripada kemiskinan. Itu je lah. Baik, bila dah masuk pusingan kedua ni semakin, tadi pusingan pertama warming up. Pusingan kedua ni dah masuk kepada tengah pemuncak dia punya momentum tu. Tapi nampaknya masa tak mengizinkan. Cuma saya kembali dan juga memang tertarik lah. Saya rasa memang hampir wajib, kalau tidak sunat muakkad, memang kena baca dan wajib baca karya Za'ambar tentang kemiskinan. Bila Datin sebut tadi tentang itu, saya teringat Za'ambar lah the one and the only yang telah sebutkan multi-dimensional poverty. Kemiskinan itulah satu-satunya sifat yang paling nyata kepada orang Melayu, yang melebihi daripada mana-mana sifat kebangsaannya. Miskin pada saya anak nak kering tambah kapal sikit papa. juga. Mungkin Datuk boleh tambah lah. Kalau kita lihat orang Islam digalakkan berzakat. Kan? Kenapa dia ada that zakat factor in our life? Why? Because dia suruh kita berniaga. Rasulullah sendiri cakap kekayaan 10 salah 10 kekayaan di muka bumi lah berniaga, betul tak? So jadi dia suruh kita berzakat. That means dia tak suruh kita jadi miskin. Ya, betul. Kan? Dan time raya. Kenapa kita kena bayar fitrah? So that fitrah maybe will help a lot of other people to enjoy raya as well kan? Jadi kenapa? So orang Islam, okey, kita kata konsep kita Melayu lah. Orang Melayu, Islam tak boleh jadi orang miskin. Ya, sangat tepat. Tak boleh jadi orang miskin Betul, sebab kita kena bayar zakat. Itu adalah satu rukun yang kita kena bayar. Jadi mungkin Datuk boleh tambah sikit. Masya-Allah. Baik, saya rasa memang kita betul-betul committed lah untuk mengenal hal-hal berkaitan dengan kemiskinan, tapi dia memerlukan satu tempoh masa yang panjang dan juga seluruh kekuatan kita mobilisasikan. Tapi dia takkan boleh dapat kita jawab dalam tempoh masa hanya 1.5 jam ni. Jadi mungkin selepas daripada ini kita akan teruskan rutin-rutin kita untuk memastikan agenda besar yang dapat kita sama-sama muktamadkan. Baik, mungkin pada ruang kita akhir ni 1 minit seorang untuk semua anggota panel. Kita nak memberikan kesempatan untuk nak menyatakan sedikit harapan ataupun mungkin apa-apa saja ayat-ayat terakhir kepada pihak-pihak yang mendengar ni untuk bersama-sama, sama ada pihak kerajaan ke, Perdana Menteri atau sebagainya,
yang boleh bersama-sama mendukung dan bersama-sama dengan hasrat kita ni. Silakan. Mungkin saya boleh bermula dengan panel kita untuk akhirlah. Any last word? Okay. I think sebagai NGO, kita kena empowering a lot of people untuk menjadi sukarelawan. Empower them to have that philanthropy dalam diri dia. Jadi subjek filantropi itu kena ada. Sebabnya mengeluarkan rasa belas, rasa kasih sayang, rasa nak menolong orang, rasa that must have. Because dengan dunia yang sekarang ni, all gadget, dia mana dia keluar, dia tak tahu tengok semua tu. Kan? Jadi that subject of philanthropy itu mempunyai kemanusiaan, ingin membantu sesama manusia, that voluntary empowerment tu mesti ada. So kalau dapat, kita kena encourage. Kita kat sini, kita tak boleh buat semua. We are the agent of encouragement. That means kita encourage to do good. Encourage to do something for the well-being of others. Kita kena encourage people to have that sympathy, must have that ketulusan untuk membantu. Dan kita tak boleh ada sikap okay, if I do what I get, kalau aku buat ni apa aku dapat, apa aku tolong kau orang ni apa aku dapat. So kita tak nak mentality tu kerana kita dah mula ada mentality macam tu. Jadi itulah saya harap dengan adanya sesi-sesi macam ni, kita boleh terus apa kita nak cakap. Kan? Macam kita katalah kita boleh terus macam mana kita nak bunuh 5 setan tadi. Kan? Sekarang kita dah tahu kita ada 5 setan yang kita nak kerjakan. Jadi kita macam mana kita nak buat. Macam itulah lebih kurang. Terima kasih banyak Latin. Okay. Baik, bila sebut berkenaan dengan filantropi, kena encourage orang lebih banyak buat kerja baik dan sebagainya. Pertama sekali nak membasmi ataupun menoktahkan kemiskinan ni. Orang yang miskin itu kita perlu angkat martabat mereka bukan sebagai orang miskin. Tapi kita kena ubah mentaliti mereka bahawa mereka adalah orang yang sepatutnya memberi. Kita kena meletakkan mereka sebagai orang yang memberi dan bukan menerima. Jadi saya sarankan kepada NGO ataupun yayasan yang ada, kalau ada program macam di YBK, ada asrama, ada akademi dan sebagainya, anak-anak ini antara modul yang paling awal yang perlu mereka lalui perlulah penerapan nilai filantropis. Bersama-sama memberi. Jangan fikir tentang mereka memberi kerana ada duit. Tetapi bermula dengan memberi dengan bermodalkan khidmat. Kerana bila kita berkhidmat, nescaya Allah angkatkan martabat kita daripada orang yang menerima kepada orang yang memberi. Jadi bila kita shift our paradigm from a receiver to a giver, sebenarnya kita dah mula menotakkan kemiskinan. Dan saya ingin mengajak semua sekali, sebelum melakukan sesuatu, marilah kita bermula dengan defining the problem and then build the solution based on the actual needs of the community. Kita perlu bermula dengan kita mendefinisikan masalah yang berlaku, kemudian kita menggarap solusi, tetapi mestilah berdasarkan situasi ataupun kearifan tentang background beneficiary kita tersebut, dan kita perlu guide mereka bersama-sama untuk menjadikan mereka ni adalah orang yang bersifat filantropis. Dan filantropis ini, bila nak filantropis nak kena ada duit. So jalan yang antara yang bagus adalah ke arah entrepreneurship, ke arah melahirkan mereka sebagai orang yang belajar. Bila belajar mereka tahu masa depan mereka ada masa yang depan yang lebih cerah. Mereka boleh jadi orang yang lebih baik dan sebagainya. Wallahu a'lam. Untuk last word. Ya. Kita dah bincang panjang dah mengenai menoktahkan kemiskinan ni. Sempena Hari Pembasmian Kemiskinan Dunia ni, PBB dah anjurkan, dan kita sebenarnya dah pun memasuki ruang ini dan kita tak boleh keluar lagi hinggalah kita berjaya. Alhamdulillah sekarang ni kerajaan nampaknya menyambut baik. PMX ialah champions kepada basmi kemiskinan.
peristiwa maling. Kalau peristiwa maling itu kita jejak, itulah permulaan langkah popularnya saudara Anwar Ibrahim. Dan sekarang dengan berbagai ujian, berbagai tentangan untuk membunuh kata 5 setan tadi, dia telah berjaya diangkat untuk menjadi imam, khalifah kepada satu gerakan. Dan saya dengan bangga melihat bahawa apabila dia berani dalam 100 tahun buku Zakbar ditulis mengatakan kita mesti menoktahkan kemiskinan, secara peribadi saya akur dan saya akan taat kepada pelantikan dia sebagai Perdana Menteri. Saya nak ajak kawan-kawan, mari kita bagi peluang. Kita beri dia masa. Demokrasi meletakkan dia 5 tahun untuk jaya atau tidaknya. Jadi, kita beri dia peluang untuk menentukan, mewarnakan apakah bentuk seperti basmi kemiskinan. Baru-baru ini dalam belanjaan bajet juga, saya bangga juga apabila dia menyebutkan dari mana datangnya bajet 393.8 bilion tu. Dari mana datang? Dia sebutkan punca pertama perbelanjaan itu ialah 44.4% daripada 393 bilion itu datangnya daripada cukai pendapatan. Bermakna rakyat Malaysia sudah menyumbang 44.4% perbelanjaan negara ini dari cukai pendapatan. Bolehkah kita mengatakan bahawa rakyat Malaysia masih lagi ditampuk miskin seperti mana ianya dimulakan dulu? Ia sudah bergerak. Kita berharap satu ketika 90% daripada segala perbelanjaan bagi bajet negara ini ditanggung oleh cukai pendapatan anak-anak uwatan. Waktu itu kita bangga menjadi rakyat Malaysia. Kita berharap di bawah kepimpinan PMX kita akan berjaya mempromosikan suatu pendekatan bagaimana pembinaan sebuah negara, masyarakat majmuk, dan ianya mesti sentiasa hormat menghormati. Yang penting sekali perlembagaan kita ditetapkan di tempat yang tinggi. Dan mari kita meraihkan kepelbagaian ini untuk menentukan supaya kepimpinan dapat menggerakkan, melaksanakan, mencapai vision yang dicita-citakan dengan penuh tanggungjawab, dan kita semua akan memberikan dukungan dan sokongan. Yayasan Basmi Kemiskinan akan sentiasa meneruskan perjuangan, dan kita berharap sangat kerajaan akan terus meletakkan basmi kemiskinan ini suatu keutamaan dalam gerakan kerjanya sekurang-kurangnya dalam penggal ini. Terima kasih banyak Hanapi yang bagi peluang pada YBK, dan YBK ini kali pertama dijemput oleh Benevolent bercakap mengenai basmi kemiskinan secara lantang dan berani, dan kita berharap esok kita mula menggerakkan. Tahun depan kita jumpa lagi, kita nak tunjuk apa yang sudah kita buat. Terima kasih banyak. Salam Madani, maaf zahir dan batin. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada ketiga-tiga anggota panel kita yang telah pun sudi untuk bersama-sama memberikan pelbagai perkongsian sepanjang program kita pada selama 1 jam setengah ini sempena hari memperingati kemiskinan sedunia yang ditetapkan oleh pihak United Nations. Dan bertepatan pula tahun ini
ialah sabit dengan apa yang telah pun diiltizamkan oleh pihak kerajaan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ingin menoktahkan kemiskinan. Dan saya nampak gerakan kita ini harus, insyaAllah sebentar lagi saya percaya akan bertemu titik dengan pihak pemegang taruh kerajaan. Yang mana hasrat Yang Amat Berhormat ini pun telah pun disampaikan direct kepada Yang Berhormat Datuk Zainal Abidin bahawa insyaAllah akan dapatkan waktu untuk muncul dalam program yang kita akan himpunkan semua pemain-pemain utama sektor ketiga supaya sepenuhnya seperti mana kata Datuk tadi, bukan lagi sekadar rakan strategik tapi sahabat kepada kerajaan untuk sama-sama bergerak ke arah menoktahkan kemiskinan ini. Dan saya percaya bahawa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang evergreen, malar segar daripada zaman para nabi dahulu, untuk bergerak untuk mengangkat wajah orang-orang yang diuji dengan kemiskinan dan sebagainya. Dan sehingga ke hari ini kita telah melihat seorang yang sangat committed dan juga sangat vokal daripada usia remaja beliau, yang mana disebutkan oleh Datuk Zainal Abidin tadi adalah pada tahun 1974, demonstrasi baling yang mana mengangkat suara orang-orang petani-petani miskin di Baling telah digerakkan oleh pimpinan Perdana Menteri hari ini. Dan kita harapkan insya-Allah kita ada kesempatan dan ruang untuk sama-sama bergerak dan memobilisasi dalam usaha besar beliau ini untuk kita menjayakan agenda menoktahkan kemiskinan. Baik, mungkin itu sahaja kepada sedang penonton yang mengikuti kami sehingga ke ke akhir rancangan. Kita ucapkan ribuan terima kasih, dan mungkin saya percaya ada soalan-soalan tak sempat kita bacakan. Mungkin lepas ni kot kita boleh berikan respon, mungkin boleh berikan respon secara bertulis atau sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani.